Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua para penonton? Tanyalah Ustaz sekalian. Sihat ya? Alhamdulillah. Kami dekat sini mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera, terutamanya berada di samping keluarga tercinta. Dan Alhamdulillah juga hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bersama dengan saya Da'i Hadari, yang mana hari ini istimewa kerana Tanyalah Ustaz kita bawakan istimewa Isra' Mi'raj, yang mana hari ini walaupun kita bawakan topik besarnya Isra' Mi'raj, kita nak bawakan juga fokus kita, iaitu kita perincikan tentang tahun kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Ami Huzni. Baiklah para betul sekalian, anda juga boleh tonton Tanyalah Ustaz ini yang membawakan episod kali ini, iaitu istimewa Isra' Mi'raj tahun kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan boleh menonton secara HD ataupun high definition ataupun definisi tinggi di www.tonton.com.my. Baiklah, dengan siapakah yang kita akan dapat perincian tentang tahun kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk episod Isra' Mi'raj untuk hari ini? Kita sangat bertuah para betul sekalian kerana bersama dengan kita untuk kali ini yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Kalau kita tengok ya Ustaz, topik kita hari ini sebenarnya banyak yang kita akan kongsikan, termasuklah dalam bab besar itu sekali, iaitu Isra' wal Mi'raj. Dan kita nak kaitkan juga tahun kesedihan Rasulullah dengan apa berlaku iaitu Isra' Mi'raj ini. Cumanya para betul sekalian, di awal ini saya mohon kepada anda semua untuk bawakan juga siaran kita ini, kongsikan, share untuk manfaat orang lain juga di laman sosial masing-masing. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim sebagai permulaan perbincangan kita Ustaz. Bila kita sebut tentang Ami Huzni ataupun tahun kesedihan itu, macam mana ia boleh berlaku dan apakah itu tahun kesedihan itu? Silakan. Baik, pertama sekali terima kasih yang saya kasihi Da'i Hadari dan juga rakan penonton yang setia dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Apatah lagi saya kira di masjid di surau sangat orang kata galak sedang menceritakan tentang peristiwa Isra' Mi'raj junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita melihat daripada satu angle tentang apa yang disebutkan sebagai Amul Huzni, ya. Tahun Am adalah merujuk kepada tahun. Huzni adalah merujuk kepada kesedihan yang bersangatan. Ya, sebab bahasa Arab kadang-kadang dia buat baris berubah memberi stres pada makna. Kalau disebut hazni dalam Quran adalah sedih tetapi saja. Bila Allah nak sebut sangat sedih, maka kalimatnya daripada fathah ditukar menjadi dhammah. Huzni. Baik, alhamdulillah kita cuba berbincang dan kita doa pada Allah, sebab ilmu itu seperti kata malaikat, innal ilma minka walakka ya Allah. Seperti apa yang dalam kitab tafsir Imam As-Suyuti Ad-Durrul Manthur, At-Tafsir Bima'thur, ilmu itu dari engkau ya Allah dan kepada engkau kami persembahkan. Baik, menjawab soalan Da'i Hadari sebagai orang kata mukaddimah perbincangan kita, tahun kedukecitaan yang bersangatan lah kita katakan ya. Kalau kita lihat kepada sirah ya, ataupun disebut oleh apa yang dikatakan oleh para muarrikh ya, orang yang menceritakan sirah disebut muarrikh ya, muarrikhun bila mereka tu ramai ya. Bila disebutkan tentang tahun dukacita, dia adalah satu tahun. Sebab orang Arab zaman dulu ni, Da'i Hadari kan, mereka tidak ada tahun, apatah lagi sebelum Islam. Maka mereka nak mengenal, untuk mengingat tahun itu, mereka akan kaitkan dengan sesuatu supaya mereka mudah, satu peristiwa. Jadi peristiwa itu akan dikaitkan supaya nanti tahu bila dia berlaku ya. Contohnya macam Nabi lahir tahun gajah. Tahun gajah. Ya, bukan sepanjang tahun tu ada gajah, tapi hanya pada satu saat dalam tempoh setahun itu. Maka kalau dia nak bercerita, sebab dia orang tidak ada akumulatif punya kiraan.
Baik, benda yang sama sebenarnya sekadar untuk catatan, ingatan ataupun stres supaya bila kita mengkaji sejarah, kita tahu ada momen-momen yang boleh kita dapati bahawa di dalamnya terhimpun perjuangan Nabi. Bahkan kalau kita lihat secara sirah, kita membincang secara sirah, sebenarnya dia bukanlah sesuatu yang ditunjuk oleh Nabi. Bukan Nabi kata ini adalah tahun kesedihan. Kalaupun ada dibahaskan oleh para ulama, ucapan tersebut tidak kukuh untuk disandarkan kepada Nabi. Bahkan kalau kita menelusuri sejarah, kalimat Amul Khuzni itu paling hampir disebut 100 tahun kemudian. Setelah orang membuat sejarah dan mengkonklusikan apa yang berlaku tahun peristiwa itu. Kerana kalau secara jujur kita mendapati bahawa tidak ada daripada hidup Nabi itu melainkan semuanya huzni, sebab beratnya tekanan yang dilalui oleh Nabi, bermula daripada mula sampailah kepada habis, semuanya adalah merupakan kesusahan dan kepayahan yang ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Amul Khuzni bolehlah dikatakan bahawa dia adalah satu terma yang digunakan oleh para ulama, sehingga kalau kita tengok dia tidak disyarahkan dalam bentuk hadis oleh Imam Nawawi, dia tidak disyarahkan dalam bentuk hadis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, cuma ada dalam catatan sirah supaya kita dapat kan pasti apa benda yang kita boleh pelajari daripada apabila kita sebut Amul Khuzni tersebut. Baiklah, mungkin kita nak tahulah plot-plot yang berlaku dalam sirah Nabi SAW. Sebenarnya apa yang membezakan ketika sebelum berlakunya tahun kesedihan itu, dan mengapakah sangat menyedihkan Nabi SAW dengan peristiwa yang berlaku pada tahun itu? Baik, betul Datuk Hadari. Kalaulah kita ni, sebab kita ni orang kata lantai kita adalah sirah Nabi kan. Maknanya kita punya platform ni adalah sirah Nabi. Baik, sirah Nabi ni kalau kita nak cakap dengan cepatlah kita nak buat kronologinya, sebab kita takkan boleh jiwai Amul Khuzni itu kalau kita tak dapat nak faham kronologi daripada awal dia. Betul. Baik, kalau saya nak buat dengan cepat, saya harap saya mungkin tertinggal banyak benda-benda penting, tetapi saya nak pergi kepada menjawab soalan ini kan. Wahyu turun pada Nabi ketika Nabi berumur 40 tahun 6 bulan, kita kata kalaulah kiraan. Sebab ni masalahnya adalah orang Arab dulu dia tidak ada bulan apa mula tahun itu. Betul. Jadi kalau tahun itu adalah Rabiul Awal, maka sampai Rabiul Awal dia anggap 1 tahun. Kalaulah mereka tu Muharram ke Muharram tu 1 tahun. Kalau Zulhijjah tu 1 tahun. Dia tidak ada. Kemudian saja kita pun tahu bahawa tahun setelah tahun kelima Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi Amirul Mukminin, barulah dia mengajak para sahabat dan memutuskan inilah cara kalendernya, tahunnya dan bulannya bila nak mula tahun tersebut. Baik, kerana itulah kita tengok, kita akan jumpa khilaf tentang yang ni kata 2 tahun, yang ni kata kita 3 tahun, sebab bagaimana cara mengukur bulan-bulan tersebut. Jadi Nabi dapat wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan maknanya Nabi dah lebih pada 40 tahun. Sebab Nabi tepat 40 tahun ketika Nabi pada Rabiul Awal. Kemudian 3 tahun kemudian baru wahyu yang kedua. 3 tahun kemudian, ini seperti kalau kita tengok apa yang dikatakan oleh Ibnu Kathir, ini yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maknanya daripada wahyu pertama, Iqra 5 ayat pertama itu, nak tunggu ayat kedua adalah selama 2,5 tahun ataupun 3 tahun. Dia refer cara kiraan tadi. Dan barulah turun ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, 7 ayat tersebut. Barulah kemudian turun tanpa henti selama 23 tahun. 23 tahun, 10 tahun, 13 tahun di Mekah dan kemudian di Madinah. Baik. Kemudian Nabi mula melakukan dakwah secara terang-terangan tahun keempat. Kemudian tahun kelima tekanan begitu kuat, dah Nabi suruh berhijrah ke Habasyah. Maknanya bila kita nampak adanya perintah Nabi untuk para sahabat berhijrah ke Habasyah, makna tekanan itu dah sangat dahsyat. Tahun ke-6 Sayyidina Umar memeluk agama Islam. Baik, tahun ke-7 ini yang kita kena kaitkan. Kalaupun kita tak dapat nak tengok dengan rinci, tahun ke-7 berlaku satu benda. Sebab tu Datuk Hadari, kalau kita pergi ke Mekah, kita keluar ketika daripada Safa dan Marwah, kita keluar daripada Marwah tersebut untuk balik mungkin ke hotel, kita akan dapati ada satu lereng, ada satu valley yang dinamakan sebagai lereng ataupun valley ataupun Syaib Abi Talib. Dan di situlah bermula daripada bulan Muharram pada tahun ke-7 tersebut, Nabi telah dikepung
Nabi telah diasak sehingga dikepung dan keluar dan membina benteng dan duduk di dalam itu sebab keluarga Nabi daripada Bani Muttalib ya dan Hashim pada ketika itu terpulau daripada semua orang. Dan Nabi telah dikepung dan dipulau selama 30 bulan. Hampir 3 tahun. Ya, hanya bulan Jamadil Awal. Maaf saya, Jamadil Akhir pada tahun yang ke-10 barulah bebas. Dan bila bebas tersebut, maknanya lepas daripada pengepungan tersebut, yang kalau kita banyak kali mungkin kita dah mengulang dalam sirah betapa Nabi sampai ke penghujung hanya memakan pucuk-pucuk tamar untuk melangsungkan kehidupan sebab tidak ada makanan bagi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayang daripada bulan tersebut, daripada Jamadul Akhir, hanya 3 bulan kemudian ya jatuh rebah 2 orang yang membenteng Nabi. Ya, pada tahun itulah jatuhnya Abu Talib, dan kemudian hanya berselang 30 hari kemudian jatuh rebahnya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, 2 orang yang memainkan peranan penting ketika 30 bulan tersebut. Dan cuba bayang kenapa pengepungan? Sebab tekanan. Sekarang setelah bebas tekanan, sekarang orang yang membenteng Nabi yang namanya Abu Talib, yang namanya Siti Khadijah, kedua-duanya dicabut nyawa mereka oleh Allah, diwafatkan oleh Allah hanya 3 bulan selepas daripada peristiwa tersebut. Dan kerana kita memahami bagaimana peranan Abu Talib dan kita memahami bagaimana kesan dan peranan Siti Khadijah, maka kerana itulah orang yang melihat sejarah, melihat bagaimana berlaku pada Nabi dan kemudian kaitannya Nabi pula ke Taif melakukan dakwah. Seluruh gabungan yang setengah orang kata compile semua ini berlaku dalam 6 bulan tersebut, yang kemudian dianggap sebagai tahun duka cita, yang kalau kita kata ya, kita ni sangat sedih kadang-kadang sebab antara ibadah ni Da'i Hadari bukannya kita menggerakkan tubuh badan, tetapi merasai apa yang patut rasa, itu juga ibadah. Kalau kita merasai kesedihan Nabi, kita merasai kesedihan tersebut, itu juga merupakan ibadah. Sebenarnya. Antara peristiwa yang berlaku ketika dalam pengepungan tersebut, pernah saya terbaca bagaimana antara kata-kata Khadijah radhiyallahu anha sebelum wafat. Kata Khadijah, ya Rasulullah, mafhumnya, andai kata tiada lagi harta daripadaku untuk membantu dakwahmu, oleh itu andai selepas aku mati nanti ambillah tulang-tulangku dan jualkanlah ia untuk membantu urusan dakwahmu. Allahu Akbar. Itu dia seorang yang sangat hebat yang namanya Khadijah radhiyallahu anha. Baiklah, sambungan lagi perbincangan kita berkenaan dengan tahun kesedihan ini sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan Alhamdulillah, Isra' wal Mi'raj satu peristiwa yang besar artinya, bahkan memberi makna serta menginsafkan diri kita bagi mereka yang mengambil iktibar. Cumanya, untuk mendapatkan perincian untuk fokus besar kita, topik kita hari ini Isra' wal Mi'raj, yang mana berkaitan dengan Isra' Mi'raj, tapi kita fokuskan topik kita kepada tahun kesedihan Rasulullah SAW. Perinciannya bersama dengan yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Razali. Baiklah Ustaz, tadi satu mukadimah yang sebenarnya menyentuh hati saya lah. Saya sendiri bila Ustaz cerita tu pun saya dah mula terdetik hati. Ya Allah, itu dia satu pengorbanan yang besar Nabi SAW. Cumanya ada soalan daripada Fas Ismail di Facebook. Katanya Ustaz, bagaimana sikap kaum Quraisy selepas kematian Abu Talib dan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Macam mana sikap mereka tu? Yang kedua, ini soalan berkaitan dengan Isra' Mi'raj. Apakah ataupun adakah peristiwa Isra' Mi'raj merupakan hadiah kepada Rasulullah untuk melupakan peristiwa kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik, masya-Allah. Terima kasih Fas ya di atas soalan yang saya kira sangat baik ya untuk kita menjadikan ianya sebagai batu loncatan untuk kita terus mendalami peristiwa yang disebut sebagai tahun duka cita yang bersangatan ini ya. Kita tahu ya, pengepungan yang berlaku pada Nabi asbabnya adalah orang Quraisy mendesak supaya Nabi itu dibunuh. Allah. Dan apabila sebab orang Arab ni dia ada satu yang menjadi asas kepada kabilah ataupun survival mereka adalah
asabiyah. So asabiyah tu bukan satu perkataan yang hanya disebut-sebut dan slogan, tetapi dia ada membentuk seluruh struktur Arab. Kabilah itu adalah asabiyah. Jadi sebab dia orang tak boleh survival kalau tidak ada asabiyah. Jadi oleh kerana itu, apabila orang Quraisy membenci Nabi kerana dakwah yang dilakukan oleh Nabi selama, kita katakan bahawa 4 tahun secara terang-terangan, kemudian 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. 3 tahun Nabi hari-hari berjumpa dan menyeru tanpa henti kepada orang-orang Quraisy secara terang-terangan. Dan kemudian mereka tahu bahawa mereka kena buat keputusan, dan keputusannya adalah membunuh Rasulullah. Oleh kerana mereka berunding secara baik, serahkan Muhammad kepada kami untuk kami bunuh. Itu je, dia punya sangat clear. Serahkan Muhammad untuk kami membunuh Muhammad, sebab Muhammad membuat satu benda yang sangat menyakitkan seluruh orang Quraisy. Dan Bani Hashim, Bani Muttalib, ya, keluarga Nabi tak membenarkannya. Oleh kerana tak benar, mereka buat satu keputusan, buat satu deklarasi seluruh Quraisy, menulis tanda tangan dan kemudian menulis satu perjanjian secara bertulis, dan setiap kabilah memberi cap mohor mereka masing-masing, dan kemudian nak bagi tahu betapa pentingnya perjanjian tersebut, maka mereka letakkan di dalam Kaabah. Mereka gantung ianya dalam Kaabah sebagai satu keputusan secara konsensus oleh semua kabilah-kabilah tersebut. Nak bagi tahu bahawa, cuba bayang keadaan itu yang sangat gawat. Dan oleh kerana pengepungan tersebut bukan sehari, bukan 2 hari, bukan sebulan, bukan 2 bulan, bukan setahun, tetapi makan hampir selama 30 tahun. Maaf saya, 3 tahun, ya. 30 bulan, maaf saya. 30 bulan, 3 tahun, menjadikan pada ketika itu orang Quraisy sendiri, ya, mereka datang simpati kepada keluarga Nabi sebab sangat teruk pada ketika itu keadaan pengepungan tersebut. Saya tak boleh nak faham sebenarnya, sebab bila kita sebut pengepungan, kita ingatkan macam PKP dulu kot, ya. Kemudian kalau susah-susah tak bendera putih, orang datang tolong kan. Mungkin dalam kepala kita, ya. Tetapi pengepungan tersebut menyebabkan kurus kering. Orang berjalan seperti, kalau kita tengok rangka berjalan, sebab tak ada makanan sama sekali. Mereka tak boleh berhubung dengan dunia luar. Mana-mana yang bertunang wajib diputuskan. Bahkan ada yang berkahwin diminta bercerai oleh kabilah lain saat mereka berkahwin. Dan teruk itu ditahan oleh Nabi, keluarga Nabi, dan paling utama adalah Abu Talib dan Siti Khadijah. Sehingga dikatakan bahawa 30 bulan tersebut tidak ada semalam yang tidur Abu Talib. Tidak ada daripada 30 bulan, sebab malam hari menjadi malam yang menakutkan, sebab takut daripada benteng yang mereka bina tersebut akan ada orang menyelinap masuk, dan khemah Nabi mereka akan masuk dan membunuh Nabi. Abu Talib menjaga selama 30 bulan. Siti Khadijah tidak pernah tidur 30 bulan, dan Abu Talib, gawatnya itu Nabi selama 30 bulan tersebut tak tidur di satu khemah. Tetapi bila malam hari berpindah daripada khemah ke khemah, sebab andai datang orang nak membunuh Nabi, mereka takkan menjumpai Nabi di khemah mana. Dan bagaimana dia berakhir ketika tekanan tekanan, kita pun tengok macam isu Palestin ni kan. Kadang-kadang orang yang tak faham isu Palestin, bila tengok penggemuban dan segala macam, mereka bangkit pada ketika itu untuk membantah. Baik, benda yang sama lebih kurang berlaku pada mereka-mereka yang mencatat perjanjian tersebut. Sehinggalah pada akhir yang kita kata kemudian bulan Jamadil akhir tersebut, Nabi menyebut kepada Abu Talib, ya, bapa saudara dia, bagi tahu pada mereka bahawa sebenarnya perjanjian tersebut telah tamat. Kenapa? Sebab surat perjanjian tersebut telah dimakan oleh bubuk yang memakan kulit tersebut. Dan pada ketika itu Nabi menyebut bahawa yang akan tinggal di atasnya hanyalah, ya, kita kata satu muka surat, tapi seluruh wordnya telah dimakan, yang tinggal hanyalah kalimah Allah, Allah, Allah yang ada di dalam. Hanya perkataan Allah, perkataan sahaja. Kalimat Allah, Allah. Dan Nabi sebut, dan Abu Talib berkata, ya, kalau kita tengok dalam fiqh sirah yang dikatakan oleh Syekh Ramadan Al-Buti, dia menceritakan tentang keimanan Abu Talib, sebab Nabi menyebutkan tentang peristiwa tersebut bahawa yang akan tinggal hanya kalimat Allah. Maka Abu Talib memberanikan diri pergi berjumpa dengan kabilah untuk menamatkan pengepungan tersebut. Mereka kata kami tidak boleh tamat sebab pengepungan. Orang dulu dia punya perjanjian adalah selagi ada langit, selagi ada matahari dan bulan. Dan berpegang pada janji. Dan kemudian bila dibawa ke Kaabah,
dan didapati bahawa apa yang Nabi sebut kepada Abu Talib memang itu yang berlaku dan pengepungan tersebut. Surat tersebut hancur. Hancur bahagian-bahagian perjanjiannya yang tinggal hanya kalimah Allah dan pada saat itulah mereka tak ada pilihan melainkan membenarkan balik pulang ke kawasan kabilah ataupun kampung mereka, hayun mereka sendiri. Tetapi cuba bayang, yang membenting adalah Sayyidina Abu Bakar, Abu Talib, yang membenting adalah Siti Khadijah. Sekarang kedua-duanya telah wafat dalam masa yang sangat dekat. Dan pada ketika itu, cuba bayang degree tekanan yang ditanggung oleh Nabi SAW. Jadi, bila tekanan yang bersangatan itulah yang menyebabkan Nabi akhirnya pergi ke Taif. Jadi, latar belakang itu perlulah kita hayati. Dan kalau kita cerita macam ni kat Mekah lagi best kan? Itulah. Kita duduk kat Syi'ib Abi Talib dan kita tengok dan bayang kita hanya berselisih masa 1000 tahun yang lampau. Kalau tidak, kita akan dapat lihat kesengsaraan itu. Barulah bila kita sebut Amul Khuzni, kita yang menonton ini akan leleh air mata dan menangis. Susahnya Nabi berjuang berbanding dengan kita yang sedang duduk di atas sofa yang empuk mengamal dan mendengar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berada di sana, ustaz cerita macam ni, moderatornya kena cari orang lain dah. Saya sibuk menangis lah lebihnya. Baiklah, Ustaz, soalan kedua tadi tu berkaitan dengan Isra' wal Mi'raj. Adakah Isra' wal Mi'raj ni adalah satu yang Allah hadiahkan hiburan untuk Nabi SAW? Ya, kalau kita tengok sebab semua ketetapan itu dalam ilmu Allah, iradah Allah dan qudrah Allah yang kita boleh bercakap wallahu a'lam. Ya. Allah yang menentukan bila masanya. Allah boleh jadikan dia tahun pertama daripada kenabian. Allah boleh tahu berlaku pun Isra' Mi'raj itu mungkin pada ketika Nabi berada di Madinah contohnya. Dan apa yang kita sebagai hamba adalah cuba mengkaji hikmah sebab benda dah berlaku. Apa yang dah berlaku, dan di sinilah kalau kita nak katakan bahawa benar kebanyakan daripada ulama yang menetapkan bahawa peristiwa Isra' wal Mi'raj itu adalah rentetan daripada tekanan yang bersangatan yang ditanggung oleh Nabi bermula daripada pengepungan, kematian dan kemudian apa yang berlaku di Taif. Maka kemuncak daripada semua kesedihan tersebut. Kalau boleh saya sentuh sikit dan yang hadiri, ya. Sebab dalam riwayat Muslim, ya, dialog Nabi dan Sayyidatina Aisyah. Waktu saya rasa macam ada satu benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Hari ini kita berkesempatan, dulu tak kesempatan sebab kita dulu visa umrah, sekarang visa turis. Betul. Bila turis kita boleh melancong sampai ke Taif. Kita boleh pergi ke Taif. Namun kadang-kadang kita, ini just sekadar orang kata atas perkataan tarbiyah. Jangan tanya hukum. Hukum okey. Ya, hukum apa? Nanti orang tanya hukum apa? Ya, tak apa. Nabi pernah bercakap dengan Sayyidatina Aisyah. Aisyah bertanya pada Nabi, adakah saat yang lebih dahsyat daripada perang Uhud? Perang Uhud kita tak boleh nak bayang. Kalau kita pergi ke Madinah, kita pergi medan Uhud, kita nampak satu kawasan bukit, Nabi naik dengan baju besi. Baju yang dipakai oleh Nabi lencun dengan darah merah Nabi. Bayang, pin baju besi Nabi meradak sehingga keluar geraham Nabi. Koyak kepala Nabi yang Nabi memakai topi besi dan koyak dan berhambur darah pada muka Nabi. Sayyidatina Aisyah berkata, ya Rasulullah, adakah hari yang lebih dahsyat daripada hari Uhud? Maknanya kita rasa bahawa itu paling dahsyat. Para sahabat rasa itu paling dahsyat. Bagaimana para sahabat mengelilingi Nabi? Nabi kata apa? Ada. Ketika aku berada di Taif. Jadi bila kita lihat semua ini dan sekarang kita berada di Taif, datang daripada jauh ni. Orang Taif tak ada cerita. Orang Taif tak apalah, memang dia orangnya hidup seharian mereka. Kita yang datang daripada bumi yang jauh, min ardin ba'idin, pergi ke Taif, tiba-tiba berhibur di sana, ya, bergelak ketawa di sana. Di tempat yang Nabi cerita pada Sayyidatina Aisyah, tidak ada saat yang lebih teruk ketika aku berada di Taif. Lebih dahsyat daripada Uhud tersebut. Jadi sebab itu, Masya Allah, Amul Khuzni, peristiwa yang dahsyat itu, maka hadiah Nabi adalah Isra' wal Mi'raj. InsyaAllah. Allah. Ustaz suka macam tu tau. Ustaz bagi saya tersentap, lepas tu Ustaz habiskan ayat. Betul lah Ustaz. Kita sekarang kalau pergi ke Taif, sibuk nak apa tahu? Beli buah,
sibuk nak naik kereta kabel. Saya dayah dari kalau beli buah tu tak apa lagi. Sebab memang dalam bab haji kita pun ada soal muamalah kita pun. Tetapi bila sampai extend kita ketawa berdekah-dekah. Ketika tumpah darah Nabi waramahu bil hijarati. Padahal itu tempat tumpah darah Nabi. Hatta khutibat bid-dima'i na'lah. Mengalir darah merah bertakung dalam kasut Nabi, kita ketawa berdekah-dekah. Tapi biasa alasannya lah, kami jalan daripada atas nak tengok kan. Kita akan buat alasan sebab manusia memang pakar membuat alasan. Kami bayar kot package. Itu masalahnya juga. Okey, baik Ustaz. Jura Azlin di Facebook katanya peristiwa paling sedih dalam hidup Nabi Muhammad SAW sebelum peristiwa Isra' Mi'raj ialah kematian bapa saudara Nabi iaitu Abu Talib, kematian isteri tercinta iaitu Khadijah serta penentangan daripada musuh Islam. Apakah peranan sahabat-sahabat Nabi pula ketika itu? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam situasi kita sekarang, apakah asas atau utama yang perlu diambil jika kita ditimpa kesedihan dan kesusahan? Mungkin ada sesuatu yang kita boleh belajar daripada apa yang Nabi hadapi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Jura. Untuk detail kita tengok kita punya mukadimah tadi. Baik. Ya. Sebab di sana kita dah terangkan tadi ya, bukan Nabi yang kata tahun duka cita, bukan sahabat Nabi. Sebab kalau kita dapati bahawa ketika peristiwa yang kita gambarkan pengepungan, ketika para sahabat yang bukan tak terlibat dengan perkempungan tetapi mungkin berada di rumah, jumlah sahabat ketika itu hanya lebih kurang 100 lebih orang. Ya, maknanya jumlah sahabat 100 lebih orang. Dan para ulama menyatakan bahawa tidak ada pun mereka itu meriwayatkan tentang adanya perkataan tahun kesedihan. Sebab nak menyebutkan kepada kita bahawa tahun-tahun dalam kehidupan Nabi itu dalam menyebarkan penuh dengan kesedihan ya. Cuma macam kita katakan kemudian bila kita buat menulis tarikh, kemudian nak bagi kita nampak bahawa dalam banyak-banyak itu sebab ada banyak sentimental value contohnya. Betul. Terutama pada Nabi yang kemudian kekal sampai walaupun setelah daripada itu kan. Tadi Da'i Hadari sebutkan tentang bagaimana seorang wanita, seorang isteri. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis kan, hubbiba ilayya min dunyakum. Aku sayang sangat daripada dunia kamu. Dan pertama Nabi sebut adalah wanita yang solehah. Nabi sayang sangat pada wanita solehah yang sedang mendengar perkataan ini. Sebab wanita solehah yang depan mata Nabi yang Nabi kenal adalah Khadijah binti Khuwailid. Setelah 30 bulan, pulang ke rumah pada bulan Syawal, dijatuh rebah pada ketika itu. Dalam keadaan kurus kering, cengkung, sedangkan dia adalah wanita terkaya kota Mekah. Dan cuba bayang, Nabi ulang balik. Nabi kata dulu ketika kamu kaya, kamu berjalan, orang akan tunduk beri jalan kepadamu. Pada hari ini, wahai Khadijah, kamu berjalan, kamu diludah dengan kehak pada jubahmu. Maknanya berubah. Kenapa? Sebab engkau ikut aku. Sebab engkau menjadi isteri kepada aku. Aku dihina dan engkau dihina, wahai Khadijah. Jadi kalau kita melihat, Masya Allah, alangkah dalamnya kesedihan tersebut. Baik Ustaz, insya-Allah ada lagi, saya yakin dengan sambungan bagaimana para sahabat itu dekat dengan Nabi SAW. Cumanya perinciannya kita akan sambung selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tahun kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah topik yang kita bawakan hari ini. Istimewa sempena dengan Isra' wal Mi'raj, yang mana Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Kita bawakan panel kita hari ini Ustaz Zul Ramli Razali. Baiklah Ustaz. Kita nak sambung bagaimana peristiwa berdasarkan soalan daripada Jura Azlin tadi, bagaimana peranan para sahabat itu adalah Khadijah. Bagaimana pula dengan yang lain? Baik, tadi saya dah gambarkan Da'i Hadari kan bahawa 100 lebih para sahabat. Dan ada di kalangan mereka, sebab mereka disebut golongan mustad'afin. Ya? Mereka bukan golongan da'ifin. Tetapi kalimah mustad'afin adalah digunakan oleh Allah dalam menjelaskan bahawa mereka itu telah ditekan sampai menjadi begitu daif. Betul. Ya? Mereka itu bukan daif. Mereka yang ditekan. Mereka ditekan sampai menjadi daif. Maka kerana itu para sahabat ada yang Nabi suruh berhijrah ke Habasyah.
sebab tekanan, sebab tidak ada siapa yang dapat membela sesiapa, sebab dalam keadaan mustada'afin, dalam keadaan tekanan yang sangat kuat oleh orang-orang Quraisy tersebut. Jadi Nabi hanya bertahan dengan keluarga Nabi. Yang tak boleh bertahan, Nabi dah suruh berhijrah pada ketika itu. Baik, jadi itulah gambaran kalau kita nak dapat bahawa bagaimana keadaan para sahabat yang mereka boleh mempertahankan individu masing-masing kerana keimanan mereka pada, apatah lagi golongan hamba yang terus dicambuk, yang terus disiksa dengan pelbagai siksaan yang berterusan tanpa henti. Baik, kemudian soalan kedua tadi ini tentang situasi semasa. Kalau kita nak bayangkan diri kita dalam keadaan susah, diuji, Ustaz. Berdasarkan apa yang Nabi lalui, apa yang kita boleh belajar sebenarnya? Pertama sekali, kita dapati bahawa mungkin kita bila memahami bahawa tahun duka cita Nabi, kalau kita mungkin dan yang hadari call saya, dan yang hadari janganlah call sekarang, bagilah masa I dalam sebulan nak healing dulu ya. Nak healing dulu mungkin kita terbayang begitu Nabi. Tetapi bila kita faham bahawa Nabi ya dalam keadaan sebegitu, Nabi terus lakukan dakwah. Walaupun ditekan, tetapi pintu-pintu rumah di kota Mekah semua telah ditutup. Dan sebab itulah Nabi melangkah keluar ke Taif. Dalam bulan Syawal sebenarnya. Dalam bulan Syawal, Nabi melangkah keluar ke Taif. Dan pada ketika itu, dalam sirah kata Nabi berjalan pun 10 hari 10 malam. Ya Allah, jauhnya. Tidak ada kenderaan. Ya, kita naik bas ya. Satu lagi, Taif kawasan berbukit, Ustaz. Kawasan berbukit. Ya Allah. Dan maknanya perjalanan Nabi dengan, ada riwayat pastinya kata dengan Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, cuba bayang perjalanan yang begitu mencabar dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak semua kabilah, menegur semua kabilah di jalanan, ajak. Maknanya kalau kita nak ambil apa pengajaran, maknanya kesedihan tersebut tak masuk pun ke dalam lubuk hati sampai menghalang tanggungjawab. Bukan sampai tak pergi kerja, bukan sampai tak jadi isteri yang baik, itulah. Suami yang baik, dengan sebab I sedang berhadapan dengan masalah sekarang ya. Ini tahun duka cita I. Sebab Nabi berjaya meletakkan semua masalah di luar lubuk hati, sebab hati kita ada beberapa layer. Imam At-Tirmizi Al-Hakim, bukan Imam Tirmizi, Abu Isa, dia menuliskan bahawa manusia itu ada beberapa lapisan hati. Dan saat kedukecitaan, dia tak boleh masuk ke dalam lubuk yang paling dalam, maka kita boleh buat keputusan. Kita akan buat keputusan bukan berdasar tekanan ataupun masalah yang sedang kita hadapi. Kita hari ini semua masalah masuk ke dalam. Ya, orang kata kita sikit masuk sampai ke dalam. Sebab itulah bila sampai ke dalam, keputusan kita adalah apa yang adalah reaksi kepada aksi. Berdasarkan emosi. Dan akhirnya yang paling katanya adalah, yang mengurusnya adalah emosi kita. Dan sebab Nabi, walaupun tekanan, walaupun sains, sebab tu saya suka apa yang dibahaskan oleh Syekh Ramadan Al-Buti, ya, yang menceritakan tentang bagaimana lapisan tersebut, yang menyebabkan Nabi sebagai Rasul tidak sedikit pun terganggu walaupun Allah menguji dengan kesedihan yang maksimum pada diri dia. Patut kita dah hadari kan, alah 30 bulan Allah dah uji kan, biarlah dulu dia orang hidup lama sikit kan. Tetapi itu bukan kata kita, kata Allah berbeza. Koklah dia orang meninggal tapi pergi Taif, at least orang sana sambut dengan kapet, ya, paling tidak dengan bukhur yang wangi. Ahlan bika ya Rasulullah, tala'al badru alaina. Nabi tak mendengar tala'al badru alaina, tetapi Nabi dibaling. Maknanya, pertama sekali adalah kalau kita nak belajar, jangan benarkan kesakitan yang datang daripada duniawi ini masuk ke dalam lubuk hati kita. Sebab itulah bilik kebal kita yang kita kena jaga dengan sebaik mungkin. Sebab andai kita menjaga bilik kebal tersebut, tindakan kita, ya, sebab dalam fizik pun aksi reaksi, setiap aksi akan ada reaksi. Maka reaksi kita bukan daripada tekanan tersebut. Aksi kita adalah daripada memang aku patut berdakwah, memang aku patut bekerja, aku nak buat baik pada orang sebab memang aku diperintah untuk buat baik dan Allah suka buat baik, bukan kerana tekanan-tekanan tersebut. Kalau kerana tekanan, maka reaksinya adalah ikut aksi tadi. Ya, orang marah lebih lagi, ya, orang benci lebih lagi. Jadi sebab itu masya-Allah tanggungjawab kita akan terbarai. Jadi jura tadi, jura ya, sebut jura. Saya banyak benda tapi saya ambil satu dulu sebagai okey, ini benda penting sebab manusia ada sekeping hati dan hati itu tanggungjawab untuk kita menjaga bentengnya, insya-Allah. Satu soalan daripada saya kepada Al-Fadhil Ustaz, yang saya yakin ramai juga terfikir soalan ini. Ini juga
peristiwa ini juga membuktikan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, betul, benar, hati Nabi kebal seperti mana Ustaz sebut, tidak memberi kesan kepada dakwahnya, tetapi sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga rasa kehilangan apabila Abu Talib dan juga Khadijah itu pergi meninggalkannya. Ini juga membuktikan bahawasanya walaupun Habibullah, kekasih Allah, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah seorang manusia biasa. Komen Ustaz? Ya, sebab itu ya, saat Nabi dibaling oleh orang kafir Quraisy, maaf saya, oleh orang Taif, ya. Ketika Nabi di Taif, perkataan Nabi adalah Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Allah, aku nak mengadu pada engkau lemahnya aku. Dan Nabi menyebut wa ila man takiluni. Wahai Allah, kepada siapa engkau nak wakilkan aku? Sebab seolah-olah selama ni yang menjadi membela Nabi adalah ada Abu Talib, bapa saudara yang sangat penyayang. Ada Siti Khadijah, isteri yang sangat penyayang. Sekarang Nabi bertanya, kepada siapa wahai Allah engkau nak serah? Aku nak serahkan hidup aku ini. Dan kita faham di sana bahawa ya, atas nama manusia, sebab tu Nabi menangis dan para sahabat tanya, kamu menangis ya Rasulullah ketika anak Nabi meninggal? Nabi kata sebab sayang itu yang menyentuh tangisan, tetapi sayang itu Nabi dah pasak sayang kita itu kerana Allah. Jadi sayang kerana Allah, sayang tidak akan menyebabkan kita jadi jauh daripada Allah. Ya. Hari ini bila kita sayang, kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dialah, sayang itulah yang melukakan kita. Sayang itulah yang tidak boleh menghiburkan kita sepenuhnya. Sebab bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah. Itu dia. Bila sebut tentang sayang ni, cuba lihat sekeliling kita. Yang kita sayang itu, adakah kita sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, Al-Shal juga bertanyakan soalan. Bagaimana kekuatan emosi dan mental Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu tenang Ustaz dalam menghadapi tahun kesedihan? Bahkan baginda juga tetap meneruskan usaha dakwah meskipun dihina, dicaci dan dibaling batu dengan penduduk-penduduk di Taif. Namun tidak mematahkan semangat baginda untuk terus berdakwah dan tidak juga membalas dengan kejahatan. Sebaliknya baginda tetap berbuat baik dan mendoakan kepada mereka. Mungkin Ustaz boleh perincikan kisah ini, nak nampakkan dah orang kata apa, di boikot dan dikurung selama 3 tahun, hampir 3 tahun. Di Taif pula pergi dibaling batu pula. Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsi. Baik, senjata yang ada pada Nabi yang Allah puji ialah akhlak. Sebab tu Nabi akidahnya mantap. Ya, ibadah Nabi mantap, tapi Allah tak memuji Nabi wa innaka la'aqidatin azimah. Allah tak kata. Tak disebut akidah. Allah tak kata ya. Ataupun Allah kata wa innaka la'ibadatin azimatin. Tetapi Allah memuji Nabi adalah wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Khuluqin azim. Sebab akhlak ni sebenarnya dia bukan sekadar benda yang ada pada diri seseorang, tetapi dia adalah perisai yang paling kuat yang ada pada seseorang. Bukan sekadar tersimpan, tetapi perisai. Bukan sekadar tersimpan, bukan menjadi perhiasan semata-mata, tetapi dia adalah sebaik-baik. Sebab itulah saya tengok dalam Nabi ni ada beberapa pedang. Ya, salah satu pedang Nabi bernama Battar, Al-Battar, dalam satu riwayat. Dan dalam Al-Battar ni ditempa, pada pedang tersebut ditempa 3 kalimat, tiga baris perkataan. Yang pertama, ahsin ila man asa'a ilaika. Yang kedua adalah sil man qata'ak. Yang ketiga adalah qulil haq walau ala nafsik. Maknanya pedang dibawa ketika peperangan kan? Ya. Tetapi kita dapati bahawa pada pedang tersebut Nabi kata apa dia? Buat baiklah kamu pada orang buat jahat pada kamu. Di mata pedang tu. Di pada pedang tersebut. Maknanya itulah dia Nabi. Maknanya hidup Nabi, kerana itu akhlak Nabi adalah dia berada paling tinggi. Sebab khuluqin azim adalah buat baik pada orang buat jahat pada kamu. Kita kan dai hadari belum tentu kan. Habis tinggi orang kata apa? Kalau orang berbudi kita berbahasa lah. Kita bahasakan dia. Dah, itu pun dah teruk kan. Kita nak cakap hebatlah kalau orang berbudi, kita berbahasa tu dah tinggilah ranking dia. Tapi Nabi punya ranking akhlak adalah buat baik pada orang buat jahat pada kamu. Hubungilah silaturahim pada orang memutuskan kamu, dan katalah benar walaupun pada diri kamu sendiri. Jadi masya-Allah, kalau nak tanya tadi soalan, mana kenapa boleh kita ambil dari segi angle bahawa Nabi itu
kerana terbina akhlak yang sangat mulia. Dan inilah yang kita harapkan pada pemimpin kita, pada ulama kita, kepada imam-imam kita, kepada ayah-ayah kita, pada pensyarah-pensyarah kita, pada guru-guru kita. Seandainya akhlak ini ada, akhlak menjadi senjata paling baik dalam menjadikan baiknya masyarakat, insya-Allah. Allahu Akbar. Kalau kita lah tempur dekat pedang tu ya, tikam sampai mati. Lain pula Ustaz ya. Itu yang kita tempur. Masya-Allah. Baik Ustaz, Sal Rasid pula bertanyakan soalan. Semasa Rasulullah SAW diuji dengan kematian demi kematian yang menyusul dalam kalangan ahli keluarga baginda, adakah peristiwa Isra' dan Mi'raj ada juga hubung kait dengan tahun kesedihan baginda dan menjadi sumber kekuatan baginda dan yakin dengan apa yang baginda perjuangkan dalam berdakwah. Jadi adakah itu peristiwa itu juga nak membenarkan sebenarnya ya Rasulullah, kamu berhadapan ni adalah ada kebenaran di sebaliknya. Ya. Baik, benar. Terima kasih Sal Rashid, Sal Rasid. Okey, baik. Memang sebab hari ni kita cerita ni campur sikit. Pastinya base-nya adalah sirah kan. Betul. So bila sirah, dia kalau zaman dulu dia sebut tarikh, tawarikh. Tahun peristiwa ya. Betul. Dan dia punya tarikh dia bila. So supaya nanti hari ni, sebab bila hari ni kita bercerita tentang Isra' Mi'raj, ada orang dia tak boleh nak terima sebab dia akan dalam mungkin penjelasannya Isra' Mi'raj bukan berlaku pada 27 Rejab, dia berlaku pada bulan sekian. Sebenarnya benda ini adalah satu benda yang normal dalam sirah ya. Sehingga kalau kita tengok dalam tafsir, contohnya bila kita membaca tafsir surah Yasin, Allah cerita tentang lelaki yang berdakwah daripada satu kaum, ada pula yang berlari. Maka kesimpulan tafsir adalah siapa mereka tak penting. Di mana mereka peristiwa berlaku tak penting, tapi penting apa yang Allah nak cerita. Termasuklah kisah bila kita tengok tentang Isra' Mi'raj sebagai contoh. Bukan menjadi debate kita adalah bila hari ni orang salah kat Malaysia ni pakai 27 Rejab, bukan qaul yang paling muktamad. Nak perdebatan pula di situ. Didebatkan situ bila kelahiran Nabi lahir bersekian. Itu bukan isunya ya, itu bukan isunya. Tetapi kita mengambil apa yang kita pelajari, adapun yang lain itu kita toleransi dengan sangat mudah kita katakan ya. Okey, dan Al-Hadari menyebut tarikh sekian. Saya kata tarikh sekian. Bukan itu persoalan, tapi apa yang berlaku pada tarikh tersebut. Itu yang menjadi penting sebenarnya ya. Jadi benar, sebab kalau kita tengok sendiri peristiwa Isra' Mi'raj, kalau tadi tahun kesedihan pun khilaf bila dia tarikh dengan tepat. Termasuk peristiwa yang Isra' wal Mi'raj itu sendiri ya. Itu juga khilaf di kalangan para ulama. Baik, mungkin isinya, perinciannya tentang Isra' wal Mi'raj itu berlaku. Kita akan kongsikan kejap lagi Ustaz ya. Nantikan selepas ini, Tajalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kami tampilkan ahli panel yang berbeza latar belakang dan kita bawakan juga topik yang berbeza-beza. Tujuannya tetap sama, iaitu berkongsi kefahaman dan ilmu kepada saya dan anda semua. Itulah Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bahkan uniknya, penonton-penonton Tanyalah Ustaz bukan sekadar dalam Malaysia sahaja, tetapi ada juga yang menonton sahabat handai kita dari Singapura, dari Brunei, Bandar Seri Begawan tu, ada juga yang bersama dengan kita semua dari Indonesia dan juga selatan Thailand. Terima kasih diucapkan kerana menjadi penonton setia kami. Baiklah, hari ini kita bawakan topik kita tahun kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Razali. Baik Ustaz. Soalan Sal Rasid tadi berkaitan dengan berkaitan dengan Isra' wal Mi'raj itu. Adakah ia juga menjadikan peristiwa yang meyakinkan, menguatkan keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya apa yang diperjuangkan itu bukanlah sia-sia? Ya. Betul Da'i Hadari ya. Sebab kalau Nabi ni dia sebenarnya tak ada masalah langsung. Tak ada sedikit pun keraguan. Ragu. Sebab sebenarnya kalau kita melihat begitu banyak sebenarnya tanda-tanda yang Allah dah tunjuk pun kepada Nabi ya. Sebab Nabi konteks langsung dengan sumber berita paling sahih yang daripada malaikat Jibril yang langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita nak kaitkan dengan tadi, sebab saya katakan tadi saya sangat rasa
duka cita juga ya kalau kita tengok ada di kalangan kita yang menjadikan tarikh bila masa itu menjadi polemik sebab dia akan ada sentiasa. Bahkan ada ulama kata Isra' itu pada hari lain, Mi'raj itu pada malam yang lain. Isra' pada malam yang lain, Mi'raj pada malam yang lain. Bukan Isra' wal Mi'raj itu pada tarikh yang lain. Jadi kita bukan satu benda yang bergaduh tentang tarikh. Patut bergaduh tentang tarikh. Ulama dah settlekan benda tu. Yang penting apa kita pelajari. Baik, sedikit saya nak respon kepada Sarashid tadi ya. Ya, sebenarnya setelah Nabi berjalan kaki, dikepung dan segala macam, maka sekarang ketika benarlah kata, selalu orang katakan, menyatakan bahawa ketika bumi telah tertutup untukmu, langit terbuka luas untukmu. Masya Allah. Dan perkataan tersebut sangat benar, bukan sekadar pada Nabi, juga pada kita sebenarnya. Sebab Isra' wal Mi'raj adalah merupakan satu benda yang Allah anugerah hanya pada Nabi. Tadi yang Hadari sebut, bahkan tak ada pada Nabi-Nabi yang lain. Hanya pada Nabi SAW. Namun kerana kita adalah umat Nabi, kita akan boleh melalui Mi'raj itu. Ya? Sebab tu antara takrifan solat adalah Mi'raj hamba dengan Tuhannya. Jadi Mi'raj itu telah berlaku pada Nabi, tetapi Mi'raj itu saat kita melakukan solat, itulah Mi'raj kita. Sebab Mi'raj kita tahu bagaimana bagaimana kita tadarruj, ya, bagaimana kita meningkat darjat kita untuk kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita biasa mendengar kata-kata ulama, man yuridu ayyukallimahullah falyaqra'il Quran, man yuridu ayyukallimallah falyaqum ila solah. Ya. Barang siapa hendak Allah cakap dengan dia, bacalah Quran. Betul. Sebab setiap yang Allah baca pada kita kalamullah, bicara Allah pada kita. Tetapi saat kita nak bercakap dengan Allah, maka dirikanlah solat. Jadi Mi'raj itu dan dia adalah sebenarnya sebaik-baik penyembuh, dia adalah sebaik-baik yang ada pada kita yang Allah beri. Sebab kalaulah Isra' Mi'raj itu satu peristiwa yang sangat besar, perjalanan yang sangat agung, tetapi intipati akhirnya adalah pada satu kalimat, solat. Kita mendapatnya, kita akan mendapat intipati tersebut. Allahu Akbar. Sebenarnya Ustaz dah pendek kan tu? Sebenarnya banyak luas lagi kalau kita nak bicarakan ni Ustaz ya. Berkaitan dengan Isra' wal Mi'raj ni, dan berapa banyak silap ribuan hikmah yang kita boleh belajar daripadanya. Baiklah Ustaz, Mas Niza pula ada tanyakan soalan ni. Peristiwa Amul Huzni, iaitu tahun kedukaan kesedihan Nabi Muhammad SAW. Benarkah peristiwa Isra' dan Mi'raj ini dikatakan sebagai hadiah? Sebab ramai juga ustaz-ustaz sebut hadiah-hadiah ni daripada Allah untuk menghiburkan hati Rasulullah SAW setelah mengharungi pelbagai ujian demi ujian hebat dengan hati yang tabah dan kesabaran yang tinggi. Sebab tadi ustaz ada sebut juga berkaitan dengan sebenarnya apa sahaja yang datang pada Nabi tidak memberi kesan negatif. Kenapa perlu ada hadiah pula? Mungkin ustaz boleh kongsikan. Baik, kalau kita lihat ya, Isra' Mi'raj itu ya, Isra' adalah perjalanan yang bersifat orang kata horizon ya, daripada satu titik mendata kepada satu titik hujung mendata ke lokasi lain, ke lokasi yang lain. Tetapi perjalanannya secara horizon. Kemudian daripada sana secara vertikal ya, sampailah ke langit dan menerobos segala langit, sampailah kepada yang lebih tinggi daripada Sidratul Muntaha, kita katakan ya. Kalaulah saya nak menjawab Mas Niza ya, yang sebutkan tadi untuk Nabi sebagai hadiah ya, sebab Nabi SAW melalui Isra' Mi'raj, kata ulama, dia adalah pengiktirafan kepada Nabi. Ya, dalam Isra' pengiktirafan pada Nabi sebelum khilaf juga, ada kata ulama sebelum, ada kata Nabi selepas Nabi turun. Tak kisah sebelum atau selepas, tetapi berlaku satu peristiwa yang digambarkan oleh Nabi. Nabi mengimamkan para Nabi-Nabi. Nabi mengimamkan seluruh Nabi-Nabi. Siapa Nabi-Nabi? Nabi-Nabi adalah dari kalangan manusia. Betul. Maknanya bila Jibril menunjuk Nabi untuk menjadi imam dalam peristiwa Isra', dia adalah satu simbolik bahawa Nabi adalah merupakan penghulu kepada seluruh manusia. Dan ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis, kita biasa mendengar dalam riwayat Muslim. Kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah sayyid. Aku ini adalah sayyid, kata Nabi. Maknanya penghulu kepada seluruh anak Adam. Dan Nabi pasti refer kepada ketika Nabi ditunjuk untuk menjadi imam. Sebab manusia terbaik adalah Nabi. Tak ada yang lebih baik daripada Nabi-Nabi. Ya, jangan tiba-tiba kata anak ni lebih kurang dengan Nabi, lebih kurang. InsyaAllah baik. Semalam lagi dahsyat kan. Tetapi manusia terbaik
imamnya adalah Rasulullah. Masya Allah. Dan kita tahu bahawa dari kalangan makhluk pula, yang paling dekat dengan Allah adalah malaikatul muqarrabin. Betul. Sebab itulah malaikat itu dikepilkan dengan nama muqarrabin. Muqarrabin bermaksud yang sangat rapat dengan Allah. Yang sangat rapat dengan Allah. Namun dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Jibril sampai satu batas yang dikata, andai aku lepasi batas ini akan terbakar seluruh tubuhmu. Maka sekarang Nabi SAW melepasi batas tersebut untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini kita faham, bukan Nabi itu sekadar ketika Isra nak bagi tahu bahawa dia adalah sebaik-baik manusia, tetapi ketika Nabi disebut oleh Jibril, aku tak boleh melepasi batas ini, maka engkau saja yang boleh melepasi. Maka Nabi adalah satu pengiktirafan sebaik-baik makhluk. Jadi sebab itu, Masya Allah, saya kira inilah hadiah paling besar. Sebab kita dalam hidup ni, hadari kan, sebenarnya bukan baju, bukan pakaian, tetapi kalau kita ada isteri, dia mengiktiraf, kamu adalah sebaik-baik suami untuk aku. Masya Allah. Baik, ya. Maka Nabi mendapat pengiktirafan. Hadiah itu adalah bukan dapat ni, tetapi pengiktirafan adalah merupakan hadiah yang sangat besar dari Allah untuk Nabi dengan peristiwa Isra Mi'raj setelah melalui proses, ya, setelah melalui proses kesukaran demi kesukaran. So, sebab itu dia juga menjadi satu kaedah kepada kita, sesuatu kebaikan tidak akan kita dapat setelah kita perlu melalui proses kesukaran. Pedang yang terbaik, apa tu? Katana ke apa? Ya, betul. Ya, sebelum di Jepun, belum kita cakap pedang Salahuddin Al-Ayyubi yang katanya paling kuat, ya. Ya. Kenapa dia menjadi pedang yang begitu hebat? Sebab pedang itu ditempa berkali-kali. Besi tersebut mampu untuk dibakar. Dia mampu untuk dihentak dan dihentam dengan besi. Dia mampu untuk dicanai. Maka keluarlah satu besi yang tak mampu dibakar, satu besi yang tak mampu dihentak, satu besi takkan patah. Satu besi yang tak dicanai. Betul. Takkan mampu menjadi pedang yang terbaik. Masya Begitulah Allah. Manusia yang tak mampu dibakar, yang tak mampu diuji. Ini cakap untuk diri sendiri, ya. Supaya apa saja ujian adalah benda yang menempa untuk melahirkan pedang terbaik sebagai dalam perjuangan dalam kehidupan ini, insya-Allah. Pengiktirafan kepada Nabi SAW ketika peristiwa Mi'raj berlaku selepas banyak peristiwa kesedihan. Bukan setakat tahun kesedihan itu saja, tetapi banyak kesedihan yang Nabi SAW hadapi dan Nabi tempuhi. Baik, Kak Juzabidi, Ustaz. Isra Mi'raj, hadiah istimewa selepas tahun kesedihan. Adakah solat 5 waktu merupakan hadiah istimewa untuk Rasulullah SAW dan umatnya? Masya-Allah, ya. Dan inilah yang tadi saya sebutkan. Ada satu hadis Nabi katakan bahawa aku sayang pada dunia kamu 3 benda. Yang pertama, wanita yang salihah an-nisa. Yang kedua, at-tib, wangi-wangian. Nabi sangat suka dalam hidup ni wangi-wangian. Dan yang ketiga, ju'ilat qurratu aini fi shalah. Maknanya seolah-olah Nabi nak bagi tahu bahawa dalam hidup aku ni, yang aku paling suka adalah menjadi penyejuk mataku di dalam solat. So solat itu bagi Nabi, dia mungkin tak sama dengan kita lah, ya. Sebab solat pada kita adalah satu bebanan, ya. Sebab kita pun belajar fiqh kan. Kita ni seorang mukallaf. Mukallaf tu ialah orang yang dibeban. So bila beban, apa bebannya? Bebannya syariat. Apa salah satu daripada syariat? Solat. Dan solat tu tiang. Maknanya pada kita punya interaksi kita dengan solat, pengenalan pertama dia tanggapan pertama kita tu ialah dia adalah kewajipan. Nabi menganggap bahawa solat adalah kerehatan, solat adalah hadiah, solat adalah keseronokan, ya. Saat itu daripada persepsi tersebut membentuk tingkah laku kita. Walaupun kita nak pergi lebih jauh dengan solat, walaupun dah 20 tahun, 30 tahun, tapi persepsi kita tak betulkan. Dia masih lagi beban, dia masih lagi beban. Oleh kerana Nabi, ya, sebab seluruh perintah yang lain Allah datang, Jibril hantar supaya sampai kepada Nabi. Tetapi solat Allah angkat Nabi sampai melalui seluruh peristiwa untuk menerima solat 5 waktu itu saja. Cuba bayang betapa hadiah solat itu sangat besar bagi Nabi dan sangat besar bagi umat Nabi SAW. Dan sebab itu Nabi menyebutkan bahawa dalam kehidupan kita ini, solat itulah imad ad-din, tiang pasak bagi seluruh kehidupan kita sendiri. Maknanya tanpa tiang tersebut kita akan rebah,
tanpa tiang tersebut kita akan mudah mungkin kecewa, mungkin mudah patah, dan itulah yang mungkin banyak berlaku pada hari ini kan Da'i Hadari? Betul. Itulah betulkan saya kalau saya silap Ustaz ya. Ketika dalam perang Khandaq, ketika nak mengusahakan parit, Nabi SAW dan para sahabat berasa letih. Lalu Nabi berkata kepada Bilal, arihna bis salah ya Bilal. Rehatkanlah kami dengan solat wahai Bilal. Nabi suruh Bilal azan. Kalau kita rehat tu solat entah ke mana, lain pula. Ini saya bahasakan saya ya. Jadi semoga sebagai pedoman kita lah. Baik Ustaz, saya ada satu soalan yang mungkin ramai tertanya-tanya juga. Kita berbalik kepada peristiwa tahun kesedihan ni. Apakah kita juga sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jangan sekali-kali menyatakan itu dan ini. Maksudnya mulut ringan sangat bila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, di manakah Tuhan? Kenapa Tuhan lakukan aku sebegini? Aku dah solat, tapi kenapa aku diuji begini? Ataupun di mana Tuhan ketika aku perlukannya? Bagaimana Ustaz? Baik, sebenarnya kalau kita jujur, orang solat pun diuji, tak solat pun diuji. Bukan masalah solat. Betul. Dia beriman diuji, tak beriman pun kadang-kadang lagi teruk kena uji. Betul. Jadi bukan masalah iman. Cuma orang ketika dia solat, dia rasa patutnya solat ni protect dia daripada ujian. Sedangkan dia tak tahu bahawa solat itulah yang menyebabkan dia bersedia mempersiapkan diri. Sebab besi yang saya katakan tadi, maaf masih lagi atas analogi yang sama, kan? Bagi nampak, ya. Besi tersebut dia kena ada kualiti dia. So kalau karbonnya penuh, kualitinya tidak ada, ketika dia hentak dia akan patah. Maka manusia ini nak letak supaya berkualiti, maka yang kita kena masuk dalamnya adalah solat. Sebab solat itu adalah yang menguatkan, ya. Jadi salah faham kita bila kita ni solat banyak, kita diuji, kita rasa bahawa kenapalah aku dah solat banyak tetapi aku diuji. Kita lupa bahawa sebenarnya dalam dunia ini selagi mana kita hidup, manusia akan diuji. Dia solat kata diuji, tak dia solat pun diuji. Muslim diuji, kafir, wali Allah dipuji. Orang paling derhaka pada Allah juga diuji. Pasti diuji. Pasti diuji. Sebab kita duduk di dunia yang penuh dengan ujian. Cuma bagaimana kita mencari kekuatan. Itu tanggungjawab. Dan solat secara khusus, sebab hari ini kita bercakap, adalah sebesar-besar kekuatan untuk kita. Baik. Kalau kereta rosak, ada orang dia buang terus. Ada orang dia cari tempat untuk memperbaikinya. Pilih yang mana satu. Yang mana tak faham tu angguk je lah. Baiklah, kita tutup dulu di TV3 dan sambungan selepas ini di TV9. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kembali menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan masih lagi bersama dengan saya Da'i Hadari. Para penonton sekalian, jangan lupa lafazkan alhamdulillah dan tidak tanduk kita juga menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab banyak nikmat yang Allah kurniakan. Termasuklah hari ini kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz. Kita bicarakan tentang tahun kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Razali. Kepada yang menonton ni, jangan lupa di Facebook tu Tanyalah Ustaz TV3 boleh share ataupun kongsikan supaya pakat ramai-ramai tonton dan sama-sama dapat ilmu, insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita nak sambung perbincangan kita. Saya ada satu soalan yang mungkin ramai juga nak tanya-tanya soalan ini. Peristiwa Isra' wal Mi'raj, Allah nyatakan dalam Al-Quran, iaitu di awal surah Al-Isra', bagaimana dinyatakan subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Innahu huwas samiul basir. Dalam ayat tersebut Allah ceritakan dengan lanjut bagaimana perjalanan itu dari mana ke mana, dan Allah nyatakan siapakah nabi itu. Dan Allah tunjukkan juga bagaimana kekuasaan-kekuasaan Allah min ayatina. Dan Allah itu menyatakan sifat-sifatnya. Apa sebenarnya
hikmah yang kita boleh cerita dalam masa terbatas ini tentang Isra wal Mi'raj ini? Baik, alhamdulillah kita sambung lagi lah perbincangan kita kan. Dan sebenarnya di samping ramai juga nak supaya duduk kita, halaqah kita pada hari ini, mana-mana yang mungkin merasai duka cita di atas kehilangan suami, isteri yang tersayang, mak ayah, ya, ataupun apa saja ujian daripada ujian dunia ini, dia mendapat belajar daripada peristiwa yang berlaku pada Nabi dalam apa yang disebut sebagai tahun duka cita tersebut kan. Baik, oleh kerana jawapan dia sebenarnya ada pada Isra wal Mi'raj, ya. Maknanya kesimpulannya apa juga kesedihan, maka dia berlaku, jawapan kesedihan itu berlaku pada dengan berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi mungkin macam Da'i Had tadi kata, kita cuba ringkaskan sebab Isra Mi'raj ini adalah satu benda yang sangat besar kan? Betul. Baik, bila Allah kata subhanalladzi, saya melihat banyak dalam tafsir, ya. Kenapa Allah tak gunakan kalimah alhamdulillahilladzi asra? Kenapa Allah tidak gunakan kalimah tabarakalladzi asra bi'abdihi laila, ya? Tapi perkataan tasbih. Tapi dengan tasbih, ya. Maknanya sesuatu benda yang berat bagi kita, ya, untuk kita memahami, kita kena terlebih dahulu takdiskan, ya, menyuci, tanzihkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara yang tak layak bagi Allah. Sebab Isra wal Mi'raj ini sampai hari ini masih menjadi polemik kepada orang yang tak percaya berlakunya peristiwa Isra Mi'raj. Sedangkan dalam ilmu akidah, orang tak percaya Isra Mi'raj boleh jatuh kafir. Sebab dia tak percaya kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isra secara khusus, ya, sebab Allah kata subhanalladzi asra, ya, sebab Mi'raj dalam surah An-Najm ayatnya tidak jelas seperti ayat Allah kata subhanalladzi asra. Baik, kalau di situ kita bincang panjang bentuk zikir, kenapa zikir Allah mulakan, ya. Kemudian Allah gunakan kalimah asra, maknanya Allah lah yang memperjalankan di waktu malam. Ya, asra itu maknanya memperjalankan. Bukan Nabi berjalan. Ya. Kalau Taif Nabi berjalan, kalau hijrah Nabi berjalan. Tetapi ini sangat istimewa, Allah memperjalankannya. Ya, bi abdihi, ulama kata kenapa Allah tak kata bi Muhammadin, atau mana-mana Nabi dalam Al-Quran Allah akan gunakan kalimah abdihi dan sebut nama Nabi tersebut. Ataupun wa rasulihi dan rasulnya. Tetapi Allah di sinilah kalau kita tengok bahawa menjadi seorang hamba adalah darjat yang paling tinggi di sisi Allah. Saat kita mampu menjadi hamba, kita sedang mengangkat darjat tinggi pada Allah. Saat kita tak nak jadi hamba, tak nak tunduk pada Allah, di situ kehinaan. Baik, banyak lagi yang kita boleh bincangkan. Dan kemudian adanya lailan. Asra tidak boleh digunakan melainkan hanya perjalanan malam. Kalau siang Da'i Hadari kata nak pergi ke Bangkok sekejap lagi siang kan, tak boleh dinamakan asra, bukan asra. Asra ni khusus adalah safar al-lail. Perjalanan malam. Tapi kenapa Allah gunakan kalimah satu lagi lailan? Ya, sebab lailan di situ dia bukan, Allah tak kata subhanalladzi asra bi abdihi lailatan. Sebab lailan dan lailatan berbeza. Lailatan bermakna the whole night, sepanjang malam. Ya. Apa ni, inna anzalnahu fi lailatul qadr. So lailatul qadr adalah daripada Isya sampai ke sebelum fajar. Betul. Salamun hi hatta matla'il fajar. Tetapi bila Allah gunakan kalimah lailan, kata ulama bahawa sebenarnya Allah nak bagi tahu, wahai manusia yang melihat perjalanan Nabi ini, dia berlaku di waktu malam, tetapi lailan dalam juzuk yang sangat kecil daripada malam. Bukan sepenuh malam. Bukan sepenuh malam pun. Bahkan ada riwayat kata Nabi pergi panas tempat tidur Nabi itu masih lagi terasa ketika. Maknanya semua yang sangat hebat tersebut berlaku sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta masa. Ini di luar akal manusia. Di luar akal manusia. Sebab tu kalimat yang mula adalah subhanallah. Sebab semua kalimah ta'ajub yang diajar kepada subhanallah. Ya, sebab tu ulama kata bila Allah guna subhanalladzi, seluruh perakuan kita mula merasa, ini cerita apa ni? Cerita hebat apa yang Allah nak ceritakan kepada kita? Baik. Allah nak memperlihatkan tanda-tanda ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat banyak pada dimensi yang tak dapat dilihat oleh manusia pada dimensi biasa. Ya, sebab ayat Allah itu ada pada semua ufuk, ya. Semua tempat adanya ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Isra wal Mi'raj linuriyahu min ayatina, ayat yang kamu tak boleh lihat pada mata kasar kamu, ya. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madadan. Itu untuk batas lahiriah.
pun tersangat banyak ayat-ayat tanda Allah. Tetapi bila Allah nak tunjuk pada Nabi tanda-tanda yang di luar daripada kebiasaan, sebab tu Nabi dilihat dengan bentuk metafora yang pelbagai dan alam-alam yang pelbagai, dan Allah Subhanahu Wa Taala habiskan betul dengan apa yang disebut oleh Da'i Hadari tadi. Maka Allah menyebut sifatnya yang sangat mendengar, sangat melihat, sampai kita sedang bercakap dan kita yang mendengar ini pun Allah sedang lihat sejauh mana keimanan kita. Sebab akhir sekali Isra' wal Mi'raj itu dia akan terpecah pada dua kelompok. Saya tambah satulah, tiga kelompok. Ya, dia pecah pada tiga kelompok, dua kelompok, saya tambah satu kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok orang yang mendustakannya. Ya, terus tak percaya. Tak percaya. Daripada dulu sampai sekarang. Saya tambah satu tadi ialah kelompok yang tak tahu apa pun, memang dia tak peduli. Oh, Isra Mi'raj ke apa ke, dia tak peduli. Yang dia tahu sale. Ya, ada sale. Yang tu dia tahu. Ini kita masukkan bahawa kelompok yang ketiga lah. Dan kelompok yang ketiga seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibni Abi Qahafah, Uthman bin Amir bin Amri bin Zaid bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir, yang dengan sebab peristiwa Isra' wal Mi'raj dia mendapat satu bintang yang paling besar dari Allah, yakni As-Siddiq. Kenapa dia gelar dia sebagai Siddiq? Sebab dia membenarkan saat orang menolak. Jadi sebab tu ketika kita bercakap tentang Isra' Mi'raj, boleh jadi orang yang pertama tadi tolak, tak mungkin berlaku. Sebab dia ingat Allah itu kena ikut logik baru Allah boleh buat. Sedangkan Allah mencipta segala logik. Ya. Einstein sendiri sebenarnya membahaskan peristiwa Isra' Mi'raj dalam teori relativity dia. Dan dia mendapati bahawa boleh berlaku secara saintifik setelah dilihat kepada kajian fizik. Kalau kita lihat kan, namun ada orang tak boleh mempercayainya. Itu satu kelompok. Dan kelompok yang ramai sebenarnya kelompok yang tadilah, yang tak tahu Isra' ke Mi'raj ke. Nasib baik ada, alhamdulillah, tanyalah ustaz. Paling tidak okey, rupanya Isra' Mi'raj rupanya kan. Dan kita nak tentulah yang ketiga ialah kelompok yang beriman seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Amin ya rabbal alamin. Yang paling sedih ustaz, peristiwa ini juga diceritakan, dinukilkan bahawasanya ada ramai yang asalnya teguh imannya kepada Nabi SAW. Akhirnya apabila pagi tersebut Nabi bercerita tentang apa yang berlaku malam sebelumnya, mereka katakan, ya Rasulullah, sebelum ini kamu katakan Tuhan itu satu, kami percaya. Kamu katakan kamu Rasul, kami percaya. Tetapi dengan peristiwa semalam, kamu kata kamu balik sebelum subuh, ternyata kamu gila. Allahu Akbar. Itulah golongan yang murtad, ustaz ya. Itu yang kita sangat risaulah. Takut ada antara kita yang mempersoalkan apa yang berlaku kepada Nabi SAW. Baiklah, insya-Allah sebentar sahaja lagi kita akan sambung lagi perbincangan kita. Terus bersama kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih masih lagi terus bersama kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan hari ini kita bawakan satu topik, iaitu tahun kesedihan Rasulullah SAW, yang mana ruang lingkup besarnya berkaitan dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Saya yakin mana-mana surau, mana-mana masjid ataupun organisasi mengadakan program Isra' wal Mi'raj, teruskan sebar luaskan ilmu supaya masyarakat kita terbina dengan ilmu. Dan hari ini saya Da'i Hadari masih lagi bersama dengannya, berbahagia Ustaz Zul Ramli Razali. Baik Ustaz, kalau kita tengok ya bagaimana peristiwa Isra' wal Mi'raj ini, apabila Rasulullah bercerita kepada pagi tersebut, ramai yang mulanya dah nampak nak tertarik kepada Islam, begitu nak kepada Islam, akhirnya mereka terus menolak kerana ni tak betul ni. Takkanlah malam semalam tu terbang pergi ke sana ke sini kan, sampai ke Madian kan, Tur Sina, tiba-tiba naik ke langit ke-7, lepas daripada tu pula tu turun naik pula Ustaz sampai sebelum subuh. Itu yang menyebabkan mereka menolak. Jadi Ustaz, saya nak tanyakan satu soalan lah. Bila sebut tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, berkait juga dengan apa yang dinyatakan sebagai tahun kesedihan ni, sebenarnya adakah apabila seseorang itu, ini saya bahasakan diri saya lah, bila berhadapan dengan ujian ni, sebenarnya kalau kita sabar, sebenarnya Allah dekat dengan kita dan Allah akan berikan sesuatu yang sebenarnya kita takkan jangka pun ia adalah kejayaan di dunia atau di akhirat.
Ya, sebab kalau kita boleh gabungkan beberapa maklumat-maklumat lain ya. Sebab kita ni sebab kesedihan ya, kerana ada benda ujian tu mesti ada benda yang menguji kita. Betul. Ada benda ya. Tak kiralah daripada manusia, tak kira mungkin daripada orang yang kita sayang, mungkin kadang-kadang kita seorang-seorang sebab kita ada ekspektasi kita. Ada yang kita nak tak dapat. Bukan orang pun, kita sendiri yang reka. Dan akhirnya kita terperangkap dan kita rasa sakit ya. Allah. Dan antara perkara yang memang kita perlu cermati adalah ketika seseorang diuji, maka syaitan akan ada bersama dengan orang itu. Itu pasti. Apapun ujian yang datang dalam hidup kita kepada kita, pada bila-bila masa, saat kita diuji, akan ada syaitan khusus untuk datang kepada kita. Memang dia tunggu kita. Dia memang tunggu. Ya. Dalam Talbisul Iblis, Ibn Jauzi namakan dia sebagai syaitan itu namanya Thabar. Nama syaitan itu adalah Thabar. Bitha. Ya. Jadi syaitan ini akan pergi. Cuma syaitan ni kalau kita tengok, sebab saya nak jawab soalan dari Hadari tapi corner sikit, panjang sikit. Ya, boleh, tak ada masalah. Jadi kita dapati bahawa syaitan ini, sebab sekali lagi, rakan-rakan yang sedang diuji, kita diuji kerana dunia kita. Dan bila kita sakit dengan mana-mana daripada dunia kita, maka syaitan akan menempel. Dan syaitan ini bila datang kepada manusia disebutkan dalam Al-Quran, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ wala tajidu aktsarahum syakirin. Syaitan ni cara modus operandi dia adalah dalam konteks ujian ya. Kita cerita ujian. Bila kita sedang diuji, maka syaitan kata aku akan datang manusia daripada depan. Aku akan datang daripada belakang mereka. Maknanya mereka datang daripada mula serangan depan, kemudian serangan daripada belakang. Wa an aymanihim, dia akan serang daripada kanan mereka, wa an syama'ilihim, daripada kiri. Maknanya empat penjuru kita diserang. Tetapi syaitan tak mampu serang daripada atas dan bawah. Kerana atas adalah seorang hamba yang bila berdoa pada Allah, syaitan tak boleh kacau seorang hamba yang berdoa pada Allah. Saat seorang hamba sujud pada Allah dalam solatnya, maka dia sedang pergi kepada Allah dalam keadaan menyungkur kepada bumi, ruang yang syaitan tak boleh kacau pada ketika itu. Jadi sebab itu bila Allah kata wasta'inu bis-sabri was-salah, ya, sabar itu adalah kita punya mishkat. Mishkat ya, kalau kita Allah gunakan Allahu nurus samawati wa ard mathalu nurihi kamishkatin ya. Manusia ni ada mishkat, maknanya manusia ni ada hati. Ya. Dan hati itulah yang kita nak letakkan sabar. Dan kemudian wassalah, sebab kalau hati saja dia adalah satu kepompong kosong yang tidak kuat. Tetapi bila kita letak erti dan makna solat terisi dan menjadi kuat, dan pada saat tersebut yang kita katakan syaitan yang datang kadang-kadang hal biasa je, tetapi bila syaitan dibesarkan, di zoom in kan masalah tersebut, kita tak boleh tidur waktu malam. Ya, apa yang orang kata, apa orang tulis kat kita punya laman sosial, menjadi satu benda yang kita rasa tak boleh tidur. Sebab bukan masalah tu besar, tulisan je, kod orang tulis tu tengah tidur, kita tak boleh tidur. Kan? Tetapi sebab syaitan zoom in kan benda tersebut, tetapi ingat, dia akan datang depan, belakang, kanan, kiri. Tetapi dia tak boleh kacau dua tempat, atas dan bawah. Maka manusia yang pandai adalah dia kena gunakan dua potensi tempat tersebut. Atas dan bawah. Atas tak ada lain, dia bercakap dengan Allah. Dan bawah, sujud pada Allah. Dan solat itulah makna untuk didapat daripada terselamat daripada semua tekanan tadi, insya-Allah. Allahu Akbar. Sebenarnya itu juga adalah healing yang terbaik Ustaz, iaitu kita kembali dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengangkat darjat kita dengan kita memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Syahir Alia Muhammad di Facebook katanya, pengajaran di sebalik peristiwa Isra' dan Mi'raj yang mana tahun paling menyedihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga menguatkan lagi kenabian baginda. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Pengajaran banyaklah kita dapat kalau kita nak tuliskan satu demi satu, dan saya yakin rakan-rakan yang menonton lagi banyak mendapat sebab Allah bagi ilham yang lebih baik ya. Alhamdulillah. Yang pertama kita dapati bahawa Nabi melaksanakan tanggungjawab. Nabi melaksanakan tanggungjawab bukan kerana nak memikul tanggungjawab, tetapi daripada hati Nabi, keimanan Nabi. Maknanya kalau kita nak dalam hidup memikul tanggungjawab, pikul dengan keimanan. Ya, pikul dengan keimanan, barulah akan melahirkan keamanan. Ya, kalau kita buat tiga petak, kita nakkan keamanan,
tetapi kita kena amanah ketika kita memikul tanggungjawab. Tetapi bagaimana saya nak amanah dalam tanggungjawab? Saya kena iman yang betul. Iman yang betul. Itulah rentetan manusia. Kita belajar kenapa Nabi boleh buat, ya. Ketika kalau kita tengok apa kata Siti Fatimah ketika Nabi ketika dakwah secara terang-terangan, belum lagi dikepung tadi. Siti Fatimah kata, ayahku keluar dalam keadaan bersih setiap hari tapi pulang ke rumah dalam keadaan kotor, ya, dengan kehak, bahkan pernah pulang dalam keadaan dituang atas kepalanya uri unta yang sangat busuk. Tetapi kenapa Nabi, ya, kalau kita mungkin sorry lah, kan? Sekali kena je. Buat pun kerana Allah ni kan. You pula macam ni, memang jangan harap lah. Tetapi kenapa? Sebab keimanan yang mendorong. Aku bukan buat kerana manusia, sebab kalau buat kerana manusia, manusia tak nilai, kita rasa kecewa. Tetapi kalau kita buat pada Allah, Allah menilai setiap satu benda misqala dzarratin, sebesar debu ataupun sebelah molekul. So kita akan raih, Allah lihat. Kalau sebesar molekul, apatah lagi sebesar, apatah lagi kalau sebesar meja ini, apatah lagi, adakah Allah tak menilai? Manusia mungkin tak menilai, sebab manusia ni dia kedekut untuk menilai. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Syakur. Ya, salah satu nama Allah Syakur. Kita buat hari ini, para penonton duduk depan televisyen, dengar nak dapat redha Allah. Allah itu Syakur. Allah berterima kasih dan Allah akan balas setiap perkara tersebut. Inilah yang penuh dalam dada Nabi dan inilah yang kosong dalam dada kita. Yang menyebabkan semua benda adalah atas apa manusia nilai. Kita takut sangat. Sebab itulah para awliyaillah, Allah sebut yang pertama, la yakhafuna laumata laim. Apa nilai manusia tak penting. Yang penting pada mereka adalah nilai Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita perlu takut dengan nilai manusia, Ustaz? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa bersama dengan kita dan Allah sangat dekat dengan kita. Fa inni qarib. Baiklah Ustaz, mungkin sebagai kesimpulan, cepat betul masa berlalu, ya. Hari ini Isra, boleh dikatakan sekarang ini ramai mana-mana pun menyambut Isra wal Mi'raj. Sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang setiap tahun mendengar perkataan Isra dan Mi'raj, apa yang kita boleh pegang dan jadikan ia sebagai, boleh dikatakan sebagai satu pasak dalam diri? Apa sahaja ujian datang, ia tidak menjadikan satu kesedihan bagiku kerana Allah itu amat dekat denganku. Baik, Allahu Akbar. Saya suka pesan apa yang disebut oleh para ulama dahulu. Dia kata apa dia? Man arada mu'nisan fallahu yakfi, wa man arada hujjatan fal Qur'anu yakfi, wa man arada al-ghina fal qana'atu takfi, wa man arada wa'idhan fal mautu yakfi, wa man lam yakfihi min kulli hadha fan naru takfi. Siapa yang nakkan sesuatu yang menjinakkan hatinya, Allah cukup untuknya. Siapa yang nak menjadikan hati kita ni jinak, Allah cukup untuknya. Barang siapa yang nakkan hujjah, Al-Quran cukup untuknya. Barang siapa nakkan kaya, qanaah cukup untuknya. Barang siapa nakkan seseorang yang boleh sentiasa nasihati kita, beri peringatan, kematian cukup untuknya. Barang siapa 4 perkara ini masih belum cukup untuknya, nerakalah cukup untuknya. Kita dapati bahawa sebenarnya peristiwa Isra' Mi'raj adalah merupakan penyebab kenapa kita semua akan mendapat ketenangan dalam hidup. Betul. Maknanya solat itu dekatnya dengan Nabi, untuk kita belajar bagaimana Nabi itu dekatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saat kita dapat dekat dengan Allah dan menjadi hamba kepada Allah, kita tidak seorang. Ya, Nabi kata, kepada siapa aku, wahai Allah, engkau nak serahkan aku? Maka Allah nak bagi tahu, selama ni engkau duduk dengan Abu Talib, selama ni engkau duduk dengan Khadijah, mereka membela engkau. Saat tiada siapa, akulah yang dekat dengan engkau pada saat tersebut. Dan saat kosong tersebut, Nabi diangkat untuk dekat benar-benar. Sebab Nabi, tidak ada lagi orang yang nak bela Nabi, tidak ada lagi manusia nak bela Nabi. Benar kata orang cerdik pandai, saat bumi telah tertutup untukmu, maka langit terbuka luas untukmu. Allah itu maha dekat. Allahu Akbar. Baiklah, mungkin untuk memuliakan program kita hari ini, ditambah pula dengan Isra' wal Mi'raj, mungkin ada doa yang mungkin dapat kita sama-sama aminkan daripada Al-Fadhil Ustaz. Silakan Ustaz.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal dzakirin, hamdal taibin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك يا الله يا رحمن يا رحيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وأعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا وأشفي به أمراضنا ونور به قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل يا الله جمعنا هذا جمعا مرحوما. Jadikanlah ya Allah majlis kami ini ya Allah sebuah majlis yang benar-benar Engkau rahmati kami ya Allah. Wahai Allah, janganlah jadikan melainkan setiap orang di kalangan kami Engkau berikan ilmu yang bermanfaat ya Allah. Wahai Allah, ada di kalangan kami yang sedang menderita kesakitan ya Allah. Sembuhkanlah sakit mereka ya Allah. Wahai Allah, ada di kalangan kami ya Allah yang sedang terjarak jauh dengan orang yang disayang. Satukanlah hati mereka ya Allah. Wahai Allah, ada di kalangan kami yang terbeban dengan masalah keuangan dan hutang. Wahai Allah, selesaikanlah masalah beban hutang itu wahai Allah. Allahumma ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami menelusuri sejarah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, banyak kesakitan, banyak peluh, bahkan banyak darah merah yang tumpah wahai Allah. Untuk sampai agama ini kepada kami ya Allah. Untuk lidah kami dapat menutur la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wahai Allah, jadikanlah seluruh darah-darah itu baja buat iman-iman kami ini ya Allah. Jadikanlah seluruh peluh-peluh itu ya Allah baja buat hati-hati kami ya Allah. Jadikanlah seluruh perjuangan para sahabat yang bersama dengan Nabi apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekuatan buat kami dalam hidup kami wahai Allah. Wahai Allah, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan di hari akhirat. Wahai Allah, angkatlah darjat manusia yang paling berjasa kepada kami yang kami panggil ibu wahai Allah. Kami tidak pernah mampu membalas jasa kami menumpang dalam rahimnya ya Allah. Wahai Allah, setiap titis darah merah yang tumpah dan kesakitan saat melahirkan kami tidak mampu membalasnya. Jadikanlah majlis ini adalah doa kami buat mereka. Wahai Allah, angkatlah darjat ayah kami wahai Allah. Wahai Allah, satukanlah umat Islam walau di mana mereka berada wahai Allah. Satukanlah setiap hati kami ya Allah. Jangan pecahkan ya Allah. Campakkanlah kasih sayang sesama kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Razali kerana sudi bersama dengan kami Ustaz ya. Insya-Allah kita akan bersama lagi masa depan insya-Allah. Baiklah, tinggalkanlah perdebatan bilakah tarikh berlakunya Isra wal Mi'raj. Bilakah Rasulullah menjadi imam sebelum ke selepas turun daripada Mi'raj? Tak payah gaduh. Yang penting pengajaran hikmah di sebalik Isra wal Mi'raj itu sama-sama dapat kita pelajari dan kita ambil iktibar serta kita tingkatkan iman kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang diridai. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri dan mewakili seluruh kru produksi mengucapkan selamat menyambut Isra wal Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.